Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami merupakan junior consultant. Kami telah memilih syarikat perniagaan Gigi Putih NHY Legacy. Kajian ini bertujuan untuk menunjukkan masalah, menganalisa kekuatan, kelemahan dan ancaman. Kajian ini juga adalah untuk menganalisa masalah dan memberikan khidmat nasihat dan perundingan perniagaan kepada usahawan serta memberikan cadangan membantu meningkatkan keuntungan perniagaan dan supaya usahawan membuat peningkatan dan berjaya melaksanakan cadangan yang disyorkan. Okey, untuk objektif program kumpulan kami pula iaitu pertama, memberi khidmat nasihat dan perundingan perniagaan kepada usahawan. Yang kedua pula iaitu untuk mempelajari cara melaksanakan teori pengurusan dalam perniagaan sebenar. Yang ketiga pula iaitu memberi pengetahuan yang lebih meluas dan jelas kepada usahawan. Yang keempat pula iaitu memberi pengetahuan tentang cara membangunkan sistem operasi yang lengkap kepada usahawan. Yang terakhir pula iaitu untuk membuat penambahbaikan dalam sistem pengurusan perniagaan usahawan tersebut. Bagi pengenalan, tugasan ini akan memberikan gambaran bagaimana seseorang usahawan menguruskan perniagaan. Dalam laporan ini juga diterangkan tentang operasi perniagaan dan sistem pengurusan syarikat. Kandungan laporan ini mengandungi latar belakang usahawan dan perniagaan, proses pemuliaan perniagaan, jenis produk, masalah yang dihadapi, analisis SWOT dan TOS, serta cadangan penambahbaikan syarikat. Oleh itu, ia dapat menentukan potensi pasaran menjual produk pemutih gigi NHY Legacy dan mengenal pasti risiko dalam perniagaan ini. Sekarang saya akan menceritakan sedikit tentang latar belakang usahawan. Beliau adalah Nurul Hidayah binti Yusri yang merupakan pemilik perniagaan Gigi Putih NHY Legacy. Beliau dilahirkan pada 21 Ogos 1968 di Hospital Besut, Terengganu. Mendapat pendidikan di Sekolah Kebangsaan Padang Luas, Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Besar dan kini melanjutkan pelajaran di Universiti Utara Malaysia dalam kursus Sarjana Muda Keusahawanan. Beliau telah menggunakan wang simpanan dan hasil keuntungan sebagai modal perniagaan. Beliau mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam perniagaan sejak menjadi salah seorang stokis Sobella. Perniagaan ini telah mendapat sokongan penuh daripada ibu dan ahli keluarganya. NHY Legacy ini diuruskan oleh Nurul Hidayah binti Yusri dengan modal perniagaan RM50,000 dan beroperasi sejak bulan Jun tahun 2020. NHY Legacy mendaftar SSM pada 17 Jun 2020 menggunakan nama NH Maju Bisnes dan berlokasi di Lot 4674 Jalan Mak Sulung Kampung Padan Luas 22000 Jertih, Terengganu. Isu utama dalam perniagaan NHY Legacy ialah tiada premis, kurang dikenali dan kurang pengetahuan dalam pasaran. 4 fungsi pengurusan. Yang pertama, pengurusan pemasaran, pengurusan operasi dan juga pengurusan sumber manusia dan keuangan. Pengurusan pemasaran iaitu memaksimumkan penggunaan teknologi, contohnya seperti Facebook, TikTok dan Instagram. Yang kedua, kelainan dan keunikan. Seterusnya, pengurusan operasi. Pengurusan operasi ini terdapat 3 bahagian. Yang pertama, pengurusan kualiti adalah untuk memberikan kepercayaan kepada orang ramai melalui KKM dan juga CAKIM. Seterusnya, pengurusan rantaian produk dengan pembekal. Seterusnya, pengurusan operasi melalui ejen. Dalam dunia perniagaan, pengambilan ejen adalah sangat penting. Seterusnya, pengurusan sumber manusia yang terdapat dalam laporan kami, iaitu yang pertama, memberikan perkhidmatan dan memudahkan pengurusan. Bagi perniagaan Cik Hidayah, pengurusan sumber manusia amat penting bagi mengurangkan permasalahan dan menjalankan perniagaan. Yang kedua, menyediakan khidmat nasihat. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan sedikit tentang analisis SWOT bagi syarikat Gigi Putih NHY Legacy. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan untuk syarikat ini adalah ia amatlah berpengalaman dalam bidang perniagaan serta harga produknya mampu milik iaitu sangat murah. Selain itu, produk ini amat berbeza daripada produk para pesaing serta ia yang mendapat permintaan tinggi daripada pelanggan. Kedua pula adalah kelemahan. Terdapat beberapa kelemahan dalam syarikat ini. Yang pertama adalah kekurangan sumber modal serta masalah pengangkutan. Selain itu, jenama ini juga tidak dikenali oleh orang ramai serta mendapat pelbagai aduan yang negatif daripada para pelanggan. Ini juga tiada tempat penyimpanan produk yang sesuai. Yang ketiga, kita beralih kepada peluang. Syarikat ini boleh mengambil peluang ini sebagai contoh meluaskan pasarannya, mempelbagaikan produk yang pada masa akan datang serta membuka premis yang baru. Terdapat beberapa ancaman yang boleh dihadapi oleh syarikat ini. Yang pertama adalah kemunculan produk baru daripada pesaing, peraturan baharu daripada media sosial seperti Facebook, pembungkusan produk baharu antara pesaing dan juga penciptaan produk tiruan. Seterusnya ialah analisis TOS, terutama bagi strategi SO. Cik Hidayah menggunakan keuntungan sebagai modal untuk membuka premis. Kedua, Cik Hidayah membuat promosi dan iklan secara besar-besaran. Dan yang terakhir ialah Cik Hidayah melakukan inovasi dalam pengeluaran produk. Seterusnya ialah bagi strategi dahulu. Pertama, Cik Hidayah dapat menyewa premis atau stor untuk penyimpanan stok. Kedua ialah Cik
Hidayah merancang strategi pemasaran produk. Dan yang terakhir ialah Cik Hidayah juga dapat membina jalinan rakan kerja dengan penghantar barang dan orang yang menyediakan khidmat penghantar barang terus ke rumah. Seterusnya ialah bagi strategi ST, Cik Hidayah perlu menggunakan nilai produk untuk menghadapi pesaing. Kedua, Cik Hidayah juga perlu mempatenkan jenama dan jenis produk supaya tidak ada produk tiruan. Dan Cik Hidayah juga perlu mempelajari dan mendalami lebih banyak cara untuk mempromosi produk di media sosial. Manakala, bagi strategi terakhir ialah WT. Pertama, Cik Hidayah perlu memberikan kepercayaan yang tinggi kepada pelanggan jika menggunakan produknya dan juga ia dapat memberikan hasil yang terbaik selepas menggunakannya. Yang kedua ialah Cik Hidayah perlu menggunakan perkhidmatan kurier yang berdata. Seterusnya ialah Cik Hidayah perlu melakukan kolaborasi bersama influencer untuk meningkatkan jualan. Dan yang terakhir dalam strategi WT ialah Cik Hidayah perlu menghadkan kuantiti pengeluaran produk yang berlebihan bagi penambahbaikan proses pembungkusan. Cadangan untuk NHY Legacy. So yang pertama iaitu pengurusan pemasaran, pengurusan sumber manusia, pengurusan operasi dan pengurusan kewangan. Pengurusan pemasaran iaitu membuka laman sesawan syarikat NHY Legacy. Yang kedua, memberi sampel produk kepada pelanggan secara percuma. Seterusnya, pengurusan sumber manusia iaitu perancangan sumber manusia, boleh mengambil pekerja yang betul untuk tugasan yang betul. Seterusnya, untuk pengurusan operasi, pengurusan kualiti dengan kelulusan KKM dan JAKIM dan hubungan yang baik dengan pembekal. Okey, seterusnya iaitu implikasi selepas perundingan Cik Hidayah. Yang pertama iaitu Cik Hidayah juga menjual produk pemutih gigi NHY Legacy ini di dalam platform Shopee. Yang kedua pula iaitu Cik Hidayah juga menggunakan Facebook Ads untuk memasarkan produk supaya dapat dikenali oleh orang ramai. Yang ketiga pula iaitu Cik Hidayah juga mengambil upah runner atau mengambil perkhidmatan penghantaran bagi memudahkan urusan jual beli dan penghantaran produk kepada pelanggan. Yang terakhir pula iaitu Cik Hidayah juga mengambil ramai ejen dan dropship untuk produk pemutih gigi NHY Legacy. NHY Legacy merupakan syarikat yang masih baru dan perlu mengambil banyak masa lagi untuk lebih maju dan membangun setanding jenama produk kebersihan gigi ternama di Malaysia. Kami dapat membantu pengasas produk gigi putih NHY Legacy ini dalam analisis tahu sebagai jalan penyelesaian kepada permasalahan dalam syarikat.